Jom pergi dah, aku tak pandai berenang kau. Kan? Jadi soalan tu popular. Pada saya perlu bagus kalau pandai berenang. Tetapi kalau dah pandai diving, dah boleh dive, dah ada satu perkara yang membolehkan kita berenang, iaitu water confidence. Bila kita dah ada water confidence, berenang ni dah jadi mudahlah kepada kita. Sebab kita akan tahu, kalau kita berada di permukaan air, seluruh badan kita ni hanya dua benda je yang kita rasa perlu berada di luar air, iaitu hidung dengan mulut kita. Jadi kita boleh bernafas. Jadi kita dah tahu yang itu. Cumanya bila kita advance in our skill as a diver, dari open water ke advanced open water diver, go to rescue diver, go to dive master, dia akan ada keperluan-keperluan di mana kita akan belajar berenang dan mampu berenang pada jarak-jarak tertentu dalam jangka waktu yang tertentu. Lebih-lebih lagi kalau kita nak pergi jadi rescue diver. Namanya pun rescue. Kalau kita tak boleh nak rescue orang, tak gunalah panggil kita nama rescue diver. Jadi rescue diver ni mungkin antara keperluan ni adalah untuk membantu rakan diver sampai kembali kepada bot ataupun kembali ke pantai. Jadi perlulah juga keupayaan untuk berenang. Perlu ke saya pandai ataupun belajar berenang? It's a plus point. But by diving, I can guarantee you almost 100% you will know how to swim. Apa skill yang penting untuk kita ada sebagai seorang diver? Saya rasalah tenang. Okey, saya tak pernah lagi jumpa orang yang boleh tenggelam kalau dia dalam keadaan kepoh dan tak tenang. Bermula dengan ketenangan, selam dengan ketenangan, dia menyelam lama 30-40 minit dengan ketenangan, dia naik pun dengan ketenangan. Yang penting pada saya tenang. Tapi nak dapatkan ketenangan tu adalah dengan keyakinan. Mana nak dapat keyakinan? Keyakinan datang daripada pengetahuan. Mana nak dapat pengetahuan? Kena belajar dan dapat pentauliahan. Barulah kita tenang. Dah ada pengetahuan, kita yakin dengan pengetahuan kita, baru kita tenang. Dan skill di bawah, di dasar laut, antara perkara yang penting adalah untuk jaga keterapungan kita. Sebab kebanyakan diver akan ditekankan satu pandangan, satu sifat, iaitu sayangkan alam sekitar. Kita tak nak, kita dive, tak boleh jaga buoyancy, biar lagi kaki kena coral, kan? Coral tu kalau pecah, dia tak hidup balik, lambat baru dia nak hidup balik. Jadi itu, buoyancy tu pun penting. Kalau nak ambil pentauliahan sebagai open water diver, cuba concentrate pelajaran ataupun bila instructor tu ajar macam mana kita nak maintain, nak adapt kita, nak maintain kita berbuoyancy. Itulah kenapa saya cakap kalau kita panik, kita tak tenang, kita tak akan boleh descend. Istilahnya descend. Kita tak akan boleh descend sebab saya pun kadang-kadang kalau bertahun tak dive ataupun berbulan-bulan tak dive, bila nak descend saja, kita mula gemetar. Apa jadi kepada kita kalau kita gemetar? Kita belum bernafas dengan laju. Jiwa tak tenang, bernafas dengan laju. Bila kita bernafas dengan laju, paru-paru kita makin lama makin banyak udara, makin lama makin banyak udara. Apa akan jadi kalau kita banyak udara? Memang tak akan tenggelam. Sebab tu kita kata kena tenang. Ya, bila kita ambil udara pun sikit je, buang pun sikit-sikit. Kita punya paru-paru makin kurang, BCD kita tadi pun makin kurang udara. Jadi kita akan descend ataupun tenggelam dengan lebih baik dan lebih cepat sebenarnya. Kalau kawan-kawan kita dah sampai kat bawah dan nak pergi jauh-jauh, kita tak turun-turun, tak kemarah.